Okey, kembali kita dengan topik persamaan linear. Nama lainnya ialah persamaan garis lurus sama masuk linear bermaksud garis lurus. Okey, sebelum kita teruskan dengan tajuk ni, korang kena tahu dulu apa itu satah cates. Kenapa? Sebab persamaan linear sebenarnya ialah kod matematik dalam bentuk ayat matematik, bentuk persamaan algebra. Yang mana kod matematik tu boleh diterjemahkan kepada bentuk pada satah cates. Jadi, jangan malas-malas untuk pergi cari apa itu satah cates. Sebelum ni kita dah ada video tentang satah cates. Kalau yang mana masih belum tahu tentang satah cates. Bentuk umum atau persamaan umum linear ialah y mx tambah c, yang mana m ditakrifkan sebagai kecerunan dan c sebagai pintasan y. Sebagai contoh, y 2x tambah 1, yang mana 2 ini adalah nilai kecerunan, 1 positif ialah pintasan y. Bentuk lain persamaan umum garis lurus ialah y sama dengan c. C di sini bermaksud pintasan y kerana daripada persamaan yang asal tadi m adalah kosong. Bila m darab dengan x, dia akan jadi kosong. So y akan jadi sama dengan c. Okey, bagi x sama dengan n, dia adalah satu garis yang selari dengan paksi y. Di sini kecerunannya tidak tertakrif. M akan jadi tidak tertakrif. So, x kita akan ambil apa-apa saja nombor pada paksi x untuk menunjukkan di mana lokasi garis tersebut. Sebagai contoh, untuk y sama dengan c, y sama dengan 3. 3 itu adalah pintasan y. Untuk x sama dengan n ini ialah sebarang integer. Contohnya ialah x sama dengan 4, di mana kita tahu lokasi bagi garis tersebut ialah pada nombor 4 positif. Okey, bagi memahami bagaimana satu kod persamaan linear boleh diterjemahkan ke dalam satu bentuk garis lurus pada satah cates, kita akan gunakan persamaan yang saya kira agak simple, iaitu y sama dengan x. Okay, seperti yang kita tahu tadi, persamaan umum garis lurus ialah y mx tambah c, tapi di mana m? Okay, m di sini untuk y sama dengan x, m ialah 1. Dekat sini ada nombor 1, yang mana 1 darab x akan jadi x lah. 1, nilai kecerunan ialah 1. C ialah 0. Untuk kita tukarkan kod matematik, kod persamaan linear matematik kepada bentuk garis lurus pada satah cates, kita akan gunakan sebarang nombor pada satah cates. Sebab kita tidak bergantung pada soalan sekarang, ini adalah tujuan pemahaman. Kalau ada soalan, kena ikut soalan lah. Okay, ini tujuan pemahaman, kita akan pilih saja nombor apa-apa yang kita boleh pilih. Okay, lagi senang kita nak tukar kepada bentuk garis lurus, kita gunakan bentuk jadual macam ni. X, Y. Bila kita kata X, Y itu kita tahulah kita deal dengan koordinat. Kita sekarang ni tengah cari koordinat. Kalau x sama dengan 0, y pun akan jadi 0. Ini kita ganti. Ini x ni sebenarnya, ini x. X ni kita ganti sebagai 0. So, dalam jadual tu kalau kita letak x sama dengan 0, y juga akan jadi 0. Bagaimana kalau kita letakkan y sama dengan 2 ataupun x sama dengan 2? Mana-manalah. Okey, kalau x sama dengan 2, kita gantikan x tu 2. Y pun akan jadi sama dengan 2. X 2, Y pun 2. Sama juga kalau kita letak X tu sebagai nombor negatif. Kalau kita letak X negatif 3,
Y sama dengan negatif 3 sebab Y sama dengan X. Okey, kita sekarang ni kita dapat 2 titik. Sebenarnya itu ialah koordinat. Ini sebenarnya ni adalah koordinat. Kalau korang pening lagi apa itu koordinat, tolong balik semula ke video satah koordinat dan koordinat. Okey, ini 2 titik yang kita dapat ialah X0, Y0. Yang ni X0, Y0. Yang ni kita dapat X2, Y2. Dan titik tersebut berada pada satah chartes yang saya buatkan ni. Okey, 0, 0 di sini. Kalau X2, Y2, ini X2, ini Y2. Ini titiknya. Kalau kita gariskan, ia akan membentuk garis lurus. Okey, ini ialah garisan yang kita bentuk daripada persamaan Y sama dengan X. Yang mana kalau kita tengok, sebab Y sama dengan X, semua titik-titik yang dilalui oleh garis ini menunjukkan Y sama dengan X. Kalau titik ini ialah X1, Y1. Ini X2, Y2. X3, Y3. X negatif 2, Y negatif 2. X negatif 3, Y negatif 3. Dan garis ini akan berterusan. Tidak semestinya hanya pada satah chartes yang kita nampak sahaja. Okey, seterusnya kita akan kaitkan dengan bentuk umum Y mx tambah C tadi. Kerana di sini kita tahu ini ialah Y sama dengan X. Okey. M untuk garisan ini ialah 1. M ialah 1 di sini. Pintasan Y ialah 0. Yang ni yang saya terangkan tadi. Kenapa pintasan Y dia 0? Okey, apa maksud pintasan Y? Pintasan Y ini ialah paksi Y. Garis lurus ni dia akan cross Y, paksi Y pada satu titik. Dan titik yang dilintasi oleh garis tersebut ialah pada Y sama dengan 0. Sebab itu ialah pintasan Y untuk Y sama dengan X ialah 0. Asalnya C ada dekat belakang ni, tapi C dia 0. Sebab tu Y sama dengan X sahaja. Okey. Ini ialah beberapa contoh yang saya sediakan untuk tunjukkan bagaimana nilai M itu berubah mengikut kecerunannya. Okey, kalau kita tengok yang ni kurang kecerunan, ini ialah 1/2. M dia 1/2. Ini ialah bentuk untuk Y sama dengan X tadi yang kita buat. Yang mana kecurunannya bernilai 1. Ini nilai M-nya ialah 2. So, semakin tinggi kecurunan, semakin tinggi nilai M. Ini pula adalah contoh lain yang menunjukkan nilai kecerunan yang negatif. Garisan biru berkecerunan negatif 1/2. Garisan putih negatif 1. Dan garisan hijau ialah kecerunannya negatif 2. Ini hanyalah contoh. Ini ialah contoh lain garisan garis lurus yang mempunyai nilai kecerunan M dan juga nilai C, pintasan Y. Kita tengok garis biru. Garis biru mempunyai kecerunan negatif 1/2 dan pintasan Y pada positif 3. Okey, maksud pintasan Y ialah dekat mana garisan itu cross paksi Y, merentas paksi Y di sini. Positif 3. Tengok pada garisan hijau, nilai kecurunannya M ialah 2, manakala pintasan C ialah negatif 2. Pintasan C menunjukkan di mana garisan ini melintas paksi Y. Negatif 2 ini. Okey, ini pula bentuk garis lurus yang lain. Okey, kita tengok contoh pada garisan hijau dulu. Okey, garisan hijau Y sama dengan 2 kerana dia selari dengan paksi X.
paksi X. Dia selari dengan paksi X bermakna kecerunannya kosong. Kalau kita gantikan M kosong, maknanya Y sama dengan C. C ialah pintasan Y. Ini pintasan Y. Sama juga dengan garisan putih, yang mana Y sama dengan -1, yang mempunyai kecerunan kosong juga. Bermakna Y sama dengan C. C nya ialah -1 di sini. Okey. Garis merah selari dengan paksi Y. Garis menegak. Okey, garis menegak ini menunjukkan kecerunan yang tidak tertakrif. So kita akan ambil apa-apa nombor X yang menunjukkan lokasi garis tersebut. Lokasi garis tersebut pada X sama dengan -3 ialah -3. Manakala garisan biru X sama dengan 5 menunjukkan lokasinya pada paksi Y nombor 5. Okey, jika korang dapati satu garis tu betul-betul berada di atas paksi Y, yang mana garis itu dalam keadaan menegak seperti ini, dia ialah kecerunan tidak tertakrif. Jadi kita akan ambil nilai X. Kalau korang semua tengok, nilai X yang ada pada garis tersebut ialah kosong. So garis itu mempunyai persamaan X sama dengan kosong. Manakala jika korang jumpa garis tersebut berada betul-betul di atas paksi X seperti ini, yang mana garisan tersebut selari dengan paksi X atas paksi X, kita akan tengok pintasan Y dia. Di mana pintasan Y dia? Pintasan Y dia ialah kosong. So garisan ini Y sama dengan kosong. Jadi tadi kita bincang tentang persamaan umum garis lurus, iaitu Y mx tambah C, dan juga persamaan garis lurus lain yang derive daripada persamaan umum ni. Okey, itu sajalah video lain tentang kecerunan dan pintasan Y. Itu saja.